Selama berabad-abad, Order of the Knights Templar telah mencari Apple of Eden kerana ia mengandungi kunci kepada kehendak bebas. Dengan menyahkut rahsianya, mereka akan mempunyai kuasa untuk mengawal semua kebebasan berfikir. Itulah sebabnya organisasi yang dikenali sebagai Brotherhood of Assassins cuba menghalang mereka. Pada tahun 1492 di Sepanyol, Assassins membincangkan kemas kini terkini, mereka tidak boleh membiarkan anak sultan diculik atau dia akan menyerahkan Apple. Seorang pemula yang dipanggil Aguilar diterima dalam organisasi dan mereka memotong jarinya sebagai sebahagian daripada upacara menyambut sebelum menyerahkan sepasang bilah tersembunyi. Di Baja California pada tahun 1986, Charles muda berada di atas bumbung bangunan cuba melompat dengan basikalnya, tetapi dia gagal dan terjatuh. Apabila dia pulang ke rumah, dia terkejut apabila mendapati mayat ibunya yang sudah mati dengan kalungnya tergantung di tangannya. Lebih buruk lagi, bapanya Yusuf yang membunuhnya. Ketika sekumpulan kereta yang diketuai oleh Rifkin menghampiri rumah, Joseph memberitahu Charles untuk berlari kerana mereka telah ditemui. Charles segera naik ke atas bumbung dan berlari sepantas mungkin, berjaya melarikan diri sebelum lelaki itu memasuki rumah. 30 tahun kemudian, Charles kini seorang lelaki dewasa di penjara Texas menyibukkan dirinya dengan membuat lukisan yang menyeramkan. Pada hari-hari lahirnya, dia dibawa keluar dari selnya untuk hukuman mati, yang merupakan hukuman yang dia terima kerana membunuh. Dia diikat pada meja sebelum mereka menyuntik cecair maut ke dalam dirinya, menyebabkan dia melihat seluruh hidupnya terlintas di fikirannya semasa dia keluar. Terkejut Charles, dia tidak mati tetapi sebaliknya bangun di dalam bilik putih di mana anak perempuan Rifkin, Sophia sedang memerhatikannya. Sophia menerangkan bahawa secara rasmi dia sudah mati ke seluruh dunia dan dia telah dibawa ke sini untuk membantu projeknya, tetapi Charles segera cuba melarikan diri. Badannya masih lemah akibat suntikan sehingga badannya terus tersadung dan perlahan, tetapi dia berjaya berlari melalui bangunan aneh itu dan menaiki tangga ke dalam bilik yang penuh dengan tumbuhan dan orang lain seperti dia. Kemudian Charles sampai ke tepi balkoni dan menyedari dia tidak tahu di mana dia berada. Tidak lama kemudian Sophia mengejarnya dan berkata dia berada di Madrid di Yayasan Abstergo, sebuah organisasi swasta yang berusaha untuk menghapuskan keganasan. Sebelum dia boleh bertindak balas, keselamatan mengetuk dia keluar dan membawanya ke bilik kosong yang besar. Sambil menahannya, mereka meletakkan bilah tersembunyi di lengannya dan tali pinggang khas di pinggangnya sebelum mereka menyambungkan mesin besar seperti kuku yang dipanggil animus ke lehernya. Charles menjerit kesakitan apabila Sophia menjelaskan mesin ini akan membantunya melihat kenangan nenek moyangnya yang hidup 500 tahun yang lalu. Kemudian Animus menaikkan Charles dan lampu terang bersinar di sekelilingnya semasa komputer menyemaknanya. Tiba-tiba Animus menolak Charles dan dia mendapati dirinya dalam inkuisisi Sepanyol, melihat segala-galanya dari sudut pandangan moyangnya Aguilar. Templar telah menculik anak Sultan Ahmad dan misi assassin untuk menyelamatkannya sebelum dia boleh digunakan untuk mendapatkan Apple. Di jalanan, Templar meletakkan Ahmad dalam sangkar dan bersiap sedia untuk membunuh lelaki yang menyembunyikan budak itu. Semasa komander memberi ucapan, Aguilar melompat ke atasnya untuk membunuhnya pada masa yang sama Charles melompat masih bersambung dengan Animus. Dia terkejut kerana dia benar-benar berasa seperti dia telah membunuh seorang lelaki, tetapi Sophia meminta dia untuk kekal dalam ingatan. Assassins yang lain juga menyerang dan pertarungan ganas terhadap Templars berlaku. Pada mulanya nampaknya, Assassins mempunyai kelebihan dengan kemahiran bertarung mereka yang menakjubkan, tetapi tidak lama kemudian Templar mula membunuh mereka kembali. Assassin Maria mencuri kereta dengan sangkar dan berlepas, tetapi Templar segera mula mengikutinya sehingga Aguilar mengambil kuda dan menyertai pengejaran. Dua Templar berjaya masuk ke bahagian belakang kenderaan, jadi Maria melompat untuk mula melawan mereka, dengan pantas menolak mereka dengan serangan tepat dan menembak penunggang kuda sebelum kembali ke hadapan. Aguilar memutuskan untuk melompat juga dan mendarat di dalam kereta Templar untuk mencetuskan pergaduhan lagi. Pada masa yang sama seorang lagi musuh mula mengganggu Maria. Pergaduhan adalah pantas dan sengit, dan segala-galanya akan dialami oleh Charles dalam masa nyata, melompat dalam Animus sambil Aguilar melompat juga kerana kereta itu hilang landasan dan ranap. Di dalam gerabak lain, Maria hampir terjatuh dan berjaya bertahan pada saat akhir.
Aguila mendarat di atas keretanya dan membunuh Templar sebelum perasan mereka akan sampai ke tebing, jadi dia tergesa-gesa mengambil kunci sangkar dan membebaskan kanak-kanak itu sementara Maria dapat melarikan diri dengan mencabut kaitan kuda. Kereta itu mula jatuh dari jambatan dan Aguila jatuh bersama kanak-kanak itu, jadi dia menembak tali untuk memegang tepi. Pada masa itu, Charles mula jatuh juga dan Sofia mengarahkan jurutekniknya untuk menariknya keluar dari Animus manakala pada masa lalu, seorang Templar menjumpai Aguila. Charles mendarat di atas lantai dengan agak kuat dan terkejut apabila melihat halusinasi Aguila berjalan melalui bilik itu. Malam itu, Charles mengalami mimpi buruk tentang kenangan Aguila. Apabila dia bangun, dia berada di dalam bilik sel yang dikelilingi oleh pengawal dan dia masih melihat halusinasi Aguila berjalan-jalan. Nampaknya Aguila akan menyerangnya, tetapi dia hilang pada saat terakhir. Pada ketika itu Sofia datang untuk memeriksanya dan menerangkan halusinasi dipanggil, kesan pendarahan, itu adalah imej pengalamannya yang melapisi bidang penglihatannya. Marah, Charles mencengkam Sofia dan menolaknya ke dinding untuk menuntut penjelasan, jadi dia memberitahunya bahawa mesin itu menghubungkannya dengan kenangan genetik yang membolehkannya melegakan kehidupan nenek moyangnya. Memandangkan kepala Charles sakit dengan penglihatan itu, Sofia meyakinkannya untuk melepaskannya dengan menunjukkan dia akan belajar lebih banyak jika dia bekerjasama. Kemudian Sofia membawanya ke makmal di mana mereka telah menjejaki sepanjang hidupnya, menjelaskan bahawa mereka menemuinya dengan mengikuti DNA Aguila. Semua subjek ujian adalah pembunuh seperti nenek moyang asasin mereka, dan Sofia menunjukkan bahawa mereka dilahirkan dengan kecenderungan untuk keganasan. Charles membetulkannya, dengan mengatakan dia tidak suka keganasan demi itu, dia hanya membunuh seorang lelaki yang menyakiti wanita. Sofia dan Rikin bersama Templar, dan mereka sedang mencari Apple of Eden kerana ia sepatutnya mempunyai benih ketidaktaatan pertama manusia dan boleh membantu mereka mengetahui mengapa ia menjadikan orang ganas. Mereka berpendapat keganasan adalah penyakit yang boleh diubati dan Charles bersedia membantu mereka mencari penawar itu. Setelah penyelidikan mereka selesai, Charles boleh pergi dan memulakan hidup baru. Selepas itu Charles pergi makan tengah hari dengan subjek ujian yang lain. Semua orang terus merenungnya dan Moose mengingatkannya bahawa mereka sepatutnya melindungi Apple, jadi dia menasihati Charles untuk tidak membuat pilihan yang salah. Semasa dia makan, Charles terus mengimbas kembali kematian ibunya dan melihat halusinasi Aguila di mana-mana. Sementara itu Rikin mahu menghantar Charles kembali ke Animus dengan segera. Ternyata Templar mahu menembak projeknya kerana dia tidak menemui Apple, jadi dia mahu mempercepatkan proses itu. Sofia tidak bersetuju kerana Charles perlu membiasakan diri dengan segala-galanya atau dia akan kehilangan nyawanya dalam proses itu. Kemudian di bilik selnya, Charles melihat Aguila menyerangnya semula, dan kali ini dia mampu menyalurkan kebolehan moyangnya untuk mempertahankan dirinya. Selepas berjaya menukar beberapa pukulan, halusinasi hilang dan dua juruteknik masuk, jadi Charles mengalahkan mereka juga. Bagaimanapun tidak lama kemudian pengawal datang dan berjaya mengalahkannya sebelum mereka menyeretnya keluar dengan kekerasan. Charles fikir dia perlahan-lahan menjadi gila, jadi dia mula ketawa dan menyanyi seperti orang gila. Pengawal mengambil Charles untuk menyambungkannya kembali ke Animus secara paksa, dan Sofia meminta juruteknik untuk menarik Charles keluar jika ia menjadi terlalu teruk, mengabaikan arahan Rikin. Charles berhenti menyanyi apabila dia muncul kembali pada masa lalu, mendapati Aguila, Maria, dan mentor mereka dirantai dalam sel manakala Templar mempunyai Ahmad. Ketiga-tiga mereka dibawa keluar untuk dihukum mati di khalayak ramai, dan pada masa ini Charles mengalami kesakitan seperti Templar menumbuk Aguila. Semasa mentor dibakar sehingga mati, Aguila bergelut melawan belenggunya dan berjaya melepaskannya. Kemudian dia memanjat tiang untuk membuat lompatan dan memutuskan rantainya, menyebabkan Templar datang untuknya. Dia melawan mereka dan dengan mencuri pedang, dia membebaskan Maria juga. Charles melihat halusinasi Templar menyerang pada masa ini dan menarik semua gerakan Aguila, membuatkan Sofia perasan bahawa mereka sedang menyegerak. Bekerjasama, Aguila dan Maria mengalahkan setiap pengawal yang masuk satu demi satu, dan Aguila perlu menolak tiang yang satu lagi untuk menyelamatkan Maria sebelum dia juga terbakar. Apabila pelaksana mengejar mereka, mereka menipunya untuk membuat kapaknya memutuskan rantai Maria, yang mereka gunakan untuk membunuhnya. Seterusnya mereka memecahkan tong dan tumpahan minyak, menyentuh api pelaksanaan dan menyebabkan letupan yang membolehkan mereka melarikan diri sementara semua orang panik.
Templar mula mengejar kedua-dua mereka sambil mendaki ke atas bumbung, di mana mereka perlu melawan beberapa lagi pengawal yang terus menghampiri. Mereka dengan pantas melawan mereka atau membunuh mereka dengan melemparkan mereka dari bumbung sebelum mereka terus berlari, menggunakan gerakan pantas untuk melompat dari dinding dan mengelak anak panah yang masuk. Akhirnya mereka dikepung, dan Maria dan Aguilar secara tidak sengaja berpecah untuk bertarung. Mereka mengalahkan semua Templar secepat mungkin, tetapi askar terus datang dengan lebih banyak anak panah. Kedua-duanya terus berlari sambil melompat ke dinding, berjalan melalui bilik dan meluncur ke bawah tali jemuran, manakala Charles terus memadankan setiap pergerakan pada masa kini. Seorang Templar memotong tali untuk membuat mereka jatuh melalui tingkap dan pergaduhan lain bermula, tetapi kali ini mereka berjaya merebut beberapa senjata untuk mempertahankan diri. Selepas banyak berlari dan memanjat, Aguilar mencapai bahagian atas struktur dan mengelak satu anak panah terakhir sebelum memutuskan untuk melakukan leap of faith. Apabila Charles mencuba perkara yang sama pada masa ini, dia terperangkap dalam penyahsa gerakan secara tiba-tiba dan badannya tidak boleh berhenti bergegar. Pasukan perubatan bergegas membantunya dan Charles tenggelam dalam kolam khas untuk pemulihan. Charles panik apabila dia menyedari dia tidak dapat merasakan kakinya, tetapi Sophia menjelaskan adalah sementara. Dia juga menunjukkan bahawa jika dia pergi ke Animus dengan pilihan, dia tidak akan mengalami masalah ini. Selepas itu, Charles diletakkan di atas kerusi roda dan Sophia mendedahkan bahawa Rifkin telah mengambil semula rantai ibunya selepas dia meninggalkan rumah. Apabila Charles mula merasakan kakinya semula, dia mula berlatih gerakan Aguilar. Kerana takut Charles menjadi terlalu berkuasa, Rifkin melawatnya untuk menerangkan akibat tidak bekerjasama dengan projek itu. Charles dibawa untuk melihat subjek ujian yang tidak berhubung dengan Animus dengan rela hati dan kini mereka sakit atau mental tidak stabil. Rifkin juga mendedahkan dia mempunyai pisau yang digunakan bapa Charles untuk membunuh ibunya, mengatakan bahawa Joseph juga ada di sini dan meninggalkan pedang untuk Charles dalam percubaan jelas untuk memanipulasinya. Lapar untuk membalas dendam, Charles mengambil bilah dan pergi mencari bapanya, yang kini sudah tua dan tidak sihat. Charles mengancamnya dengan bilah semasa dia menuntut jawapan, dan Joseph menjelaskan dia melakukannya kerana ibu Charles memintanya untuk mengelak daripada dihubungkan dengan Animus dan untuk melindungi Assassins. Joseph sepatutnya membunuh Charles juga, tetapi dia tidak boleh menyakiti anaknya. Charles meminta dia menyelesaikan misinya tetapi Joseph enggan, memberitahu dia untuk membalas dendamnya jika dia mahu tetapi tidak kembali ke mesin kerana Templar mahu Apple mengawal dunia. Daripada membunuhnya, Charles memberi Joseph kalung dan pisau sebelum pergi. Dalam perjalanan pulang, subjek ujian yang lain menurunkan pengawal dan mengunci pintu sebelum melompat ke atas Charles untuk cuba membunuhnya. Charles segera mempertahankan dirinya, berjaya memukul lelaki itu dan meluangkan masa sehingga pengawal tiba untuk membawa semua orang pergi. Seterusnya, Charles berhubung dengan Animus dengan rela hati dan dia mendapati bahawa Maria menghadiahkan Aguilar kalung itu. Templar bertemu dengan Sultan, memberitahunya bahawa Assassins telah dikalahkan supaya mereka mahu menukar Ahmad dengan Apple. Sultan dengan berat hati membuat pertukaran dan seorang paderi yang bekerja untuk Templar meraihkan bahawa Apple adalah milik mereka sekarang, mengesahkan bahawa mereka akan menggunakannya untuk mengawal dunia. Tiba-tiba beberapa bom asap jatuh dari atas dan Maria dan Aguilar melompat ke dalam bilik untuk memulakan pergaduhan. Mereka mula membunuh Templar tanpa teragak-agak dan selepas membunuh beberapa orang di luar juga, Maria menutup pintu untuk menghalang sandaran daripada masuk. Terima kasih kepada asap, Aguilar menyelinap di belakang paderi dan mencuri Apple, tetapi pada masa yang sama Komander Templar menangkap Maria. Dia mahu menukarnya dengan Apple, jadi Maria mengingatkan Aguilar bahawa Assassins sentiasa mengutamakan misi. Mengabaikan dia, Aguilar mengambil pedangnya kembali kerana dia mencintainya, namun Maria enggan menyerahkan Apple dan memaksa Komander untuk menggerakkan bilahnya. Semasa mayat Maria jatuh, Aguilar yang marah menolak paderi dan mengejar Komander, memulakan satu lagi pertarungan ganas yang terus ditiru Charles pada masa kini. Pada mulanya ia kelihatan seperti Komander menguasainya, terutamanya apabila dia menendang Aguilar ke lantai. Apabila Komander hendak menghabisinya dengan pedang, Aguilar melihat mayat Maria yang menyuruhnya berlari, jadi dia berpaling tepat pada masanya dan menembak bilahnya ke arah Komander. Kemudian dia melawannya lagi dan kerana Komander itu lemah sekarang, Aguilar dengan mudah membunuhnya akhirnya. Paderi berlari untuk membuka pintu dan membiarkan sandaran masuk, jadi Aguilar melompat ke dalam terowong untuk melarikan diri.
Templar mengikutinya, jadi dia mula melawan mereka sambil dia terus berlari dan melompat ke atas dinding. Selepas membunuh beberapa askar, Aguilar mencuri obor dan memulakan api di tengah terowong untuk menghalang musuh. Dia berjaya sampai ke pintu masuk dan keluar di atas jambatan, hanya untuk mendapati dirinya dikelilingi oleh busur silang. Enggan berputus asa, Aguilar membuat lompatan iman lagi dan mendarat di dalam air. Pada masa ini, Charles melompat. Juga dan Animus rosak, tetapi kali ini Charles baik-baik saja. Kenangan itu terus muncul di sekelilingnya dan dia melihat Aguilar memberikan epal kepada Christopher Columbus untuk disembunyikan. Sementara itu Morse mencuri bom asap purba dari makmal dan mengaktifkannya di bilik umum, di mana semua subjek ujian mula mengalahkan pengawal. Apabila penggera mula berbunyi di dalam bangunan, mereka berjalan melalui koridor dan makmal sambil memukul atau membunuh sesiapa sahaja yang cuba menghalang mereka. Pada masa yang sama, Charles dikelilingi oleh hantu assassins, termasuk Aguilar, Joseph, dan ibunya, yang memberitahunya bahawa dia tidak bersendirian. Juruteknik mengesahkan ia bukan kenangan dan Rikin mengumumkan dia dan Sofia akan pergi supaya pasukan boleh membersihkan kemudahan itu. Sofia tidak mahu pergi kerana dia melihat seorang assassin yang kelihatan seperti dirinya, tetapi anak buah Rikin mengheretnya keluar. Pengawal pergi selepas setiap subjek ujian dan Joseph cuba mempertahankan dirinya, tetapi malangnya dia cepat dibunuh. Yang lain bergerak sepantas mungkin kerana pengawal cuba mengunci pintu, tetapi salah seorang lelaki berjaya mencapai komputer dan membuka pintu pagar yang mencukupi supaya pasukan itu boleh sampai ke Charles. Ibunya mengesahkan bahawa Templar adalah jahat, menyebabkan Charles akhirnya menerima takdirnya sebagai assassin. Hantu hilang dan Charles menyertai yang lain untuk melawan pengawal. Kumpulan itu mencuri sekumpulan senjata assassin lama dari makmal dan membuka pintu terakhir untuk membenarkan pengawal masuk, menyebabkan pergaduhan sengit berlaku manakala Rikin melarikan diri bersama Sofia dalam helikopter. Seorang lelaki muda malangnya terbunuh dalam pertarungan itu, tetapi semua subjek ujian yang lain diselaraskan dengan sempurna dengan nenek moyang mereka dan kini mahir menggunakan kemahiran mereka untuk mengalahkan semua musuh. Pada ketika itu Charles menyedari helikopter itu pergi dan memanjat Animus untuk sampai ke bumbung, tetapi malangnya dia tidak cukup pantas. Beberapa ketika kemudian, Rikin pergi ke kubur Columbus dan mengambil apel, mengambil semua kemuliaan walaupun Sofia merancang keseluruhan projek. Pada waktu petang, Templar berkumpul untuk meraihkan kemenangan mereka, tanpa menyedari bahawa assassin baru menyelinap ke dalam bangunan. Semasa Rikin melangkah ke pentas utama untuk memberi ucapan, Sofia melihat Charles tiba melalui pintu utama, tetapi dia tidak memaklumkan sesiapa kerana dia akhirnya menyedari bahawa Rikin telah menggunakan dia dan dia tidak mahukan ketenangan. Di atas pentas, Rikin mengeluarkan Apple of Eden untuk menunjukkannya. Apabila Apple mula bersinar, Charles muncul di belakang Rikin dan membunuhnya. Orang ramai melarikan diri dalam keadaan panik dan assassins menggunakan peluang untuk melarikan diri secara rahsia dengan bergaul dengan orang ramai sementara Sofia memeriksa bapanya. Perasan Charles meninggalkan Apple sebenar sebagai pertukaran dengan yang mitos. Kemudian assassins boleh dilihat di atas bangunan, berjanji untuk menjaga Apple pada zaman moden tidak kira kosnya.